Buletin Didik 22 November bersama saya Zati Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan mengeluarkan jadual baharu peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 dalam masa terdekat. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, keputusan itu dibuat selepas pihaknya menerima pelbagai pandangan daripada ibu bapa dan calon-calon SPM mengenai isu berkenaan. Kami mengambil kira semua pandangan yang diberikan dan saya telah duduk berbincang bersama lembaga peperiksaan dan juga pengurusan tertinggi KPM untuk melihat semua pandangan yang diberikan dan mengambil tindakan yang sewajarnya, menganalisa satu persatu pandangan yang telah diberikan itu. InsyaAllah. Beliau berkata demikian menerusi perkongsian di Facebooknya siang tadi. KPM sebelum ini mengumumkan jadual bagi 3 peperiksaan utama. Jadual tersebut buat kali pertama menyaksikan tarikh peperiksaan yang bermula pada 3 hingga 20 Mac tahun depan, jatuh pada hari Jumaat dan Ahad. Selain itu, tarikh tersebut meliputi cuti akhir penggal 3 2021-2022 yang dijadualkan bermula pada 25 Februari hingga 20 Mac 2022. Lebih 1,000 pegawai dan anggota polis termasuk pegawai perhubungan sekolah ditugaskan di lebih 1,000 sekolah di seluruh negeri Perak susulan pembukaan semula sekolah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Perak, SAC Nur Zaini Muhammad Nur berkata, langkah itu bagi memastikan pihak sekolah dan pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. SAC Nur Zaini hadir pada program pemantauan SOP COVID-19 di Sekolah Kebangsaan Cathay Avenue di Ipoh. Menurutnya, di Perak 100,816 pelajar dari 852 sekolah rendah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini. Jumlah itu separuh daripada keseluruhan pelajar sekolah rendah di negeri itu, iaitu 201,632 orang. Kita juga bukan memantau pada awal pagi. Kita juga akan memantau bila balik sekolah. Sebab saya dipahamkan kita ada daripada pihak Jabatan Pendidikan bahawa khususnya bila balik sekolah. Bila balik sekolah tersebut, pelajar-pelajar ataupun ibu bapa pelajar-pelajar ni diorang dalam keadaan nak ambil cepat. Jadi kadang-kadang mereka lupa bahawa mereka patut SOP. Pembukaan sekolah rendah menjadikan keseluruhan sekolah yang dibuka di Perak sebanyak 1,102, termasuk sekolah menengah yang dibuka pada 4 Oktober lalu. Sesi persekolahan PPN Fasa 4 ini menggunakan format penggiliran dengan pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu A dan B. Minggu ini, pelajar kumpulan A hadir ke sekolah manakala kumpulan B menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Minggu berikutnya, giliran kumpulan B pula untuk hadir ke sekolah. Di Perlis, Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia SKIPGM di Kangar tampil dengan idea kreatif menyambut kehadiran semula murid ke sekolah dengan alunan kompang dan pelamin bertemakan kenduri kahwin. Ia bagi menyuntik semangat murid untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka bermula hari ini. Seawal jam 6.45 pagi, guru sekolah kluster kecemerlangan ini sudah bersedia di pagar menanti ketibaan murid. Sekolah ini turut mengamalkan pematuhan SOP yang ketat. Menariknya, murid tahun 1 berpakaian pengantin dan duduk bersanding di pelamin. Itulah saya pun terkejut lah. Tengok sakai agak lah. Okeylah kan bagi saya. Sekolah ni, cikgu dia semua bersungguh-sungguh. Apa-apa program pun mereka rajin lah saya tengok. Daripada start pada guru besar ni masuk lah, rajin juga lah. Macam-macam ni buat kreatif kan, nak tarik budak-budak kan. Tadi saya tengok tu bagus lah pagi ni. Anak saya pun seronok sangat, dia kata cikgu segak-segak pakai macam pengantin. Guru besar sekolah ini Nur Zaitun Ibrahim berkata, idea kreatif ini dicetus Badan Kebajikan Guru oleh Ustaz Yusran Wahi untuk mewujudkan suasana ceria dan meriah bagi menarik minat murid memulakan pembelajaran secara bersemuka. Harapan kami begitulah. Bila mereka hadir ke sekolah, mereka suka ke sekolah, berada di sekolah dan mereka hadir, kita sambut dengan hati yang tidak berbelah bahagi dan mereka balik nanti pun kita ada sediakan sedikit goodies, bunga telur. Kehadiran murid pada hari ini melibatkan kumpulan A seramai 150 orang. Polis dan wakil Jabatan Pendidikan Negeri JPN turut berada di perkarangan sekolah bagi memantau pematuhan SOP.
Kelainan tersendiri turut ditampilkan Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi di Padang Besar. Ganjaran berupa 3 buah basikal dipertaruhkan sebagai dorongan kepada murid untuk menunjukkan sikap yang baik dan kehadiran penuh dalam tempoh 3 minggu sesi persekolahan berjalan. Guru Besar Naimuddin Harun berkata hadiah disumbangkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah itu. Besar harapannya agar ganjaran itu menjadi pembakar semangat dan murid bermotivasi untuk menggilak impian menuju kejayaan. Kita tengok juga sepanjang persekolahan 3 minggu ni, kumpulan A dan kumpulan B, kita tengok juga dari segi sikap, dari segi kemajuan dalam kelas, jadi segi aktif dalam kelas di sekolah, kita ambil kira. Jadi kita tak maulah murid ni mai sekadar nak penuhkan sesi persekolahan saja. Jadi kita nak bila dah balik ke sekolah, bersekolah dengan bersungguh-sungguh lah. Menariknya, Sekolah Transformasi TS25 itu turut menganjurkan pakaian bertemakan putra dan puteri sempena program kembali ke sekolah siang tadi dan akan diteruskan pada kumpulan B minggu hadapan. Berdasarkan tinjauan, ramai yang mengambil peluang menyertainya selain mendapat sokongan penuh daripada ibu bapa. Jelajah sebab nak menang basikal. Anak-anak rasa seronok lah. Lepas tu excited nak main sekolah. Jadi seronok. Lepas tu malam tu memang tak tidur lah. Duk prepare nak bawa tu kan, nak buat tu. 225 daripada keseluruhan 401 murid kumpulan A dan prasekolah hadir pada sesi persekolahan hari ini. Bagi menjaga keselamatan murid, hanya yang dijemput pihak waris dibenarkan keluar dari pagar sekolah selepas sesi persekolahan berakhir. Dalam pada itu, menurut Exco Pendidikan Negeri Perlis, Roziana Ahmad, seramai 43,123 pelajar sekolah rendah dan menengah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini. Jumlah itu melibatkan 23,777 murid sekolah rendah dan 19,347 pelajar sekolah menengah. Seterusnya di Sabah, 539,172 pelajar sekolah rendah dan menengah kembali ke sekolah hari ini. Jumlah itu merangkumi keseluruhan pelajar kategori sekolah awam dan swasta. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin, jumlah keseluruhan pelajar bagi kategori sekolah rendah dan menengah awam yang mula bersekolah adalah 524,234 orang. Daripada jumlah itu, 27,924 adalah murid prasekolah. Manakala bagi program pendidikan khas integrasi PPKI pula membabitkan 3,105 murid. Bagi tahun 1 hingga 6, seramai 287,299 murid. Tinjauan ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Sri Gaya pula mendapati rata-rata berpuas hati dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP pembukaan sekolah berkenaan. Bersua kembali, lebih 2.58 juta individu atau 82.3% daripada populasi remaja di negara ini telah lengkap menerima vaksin COVID-19 setakat semalam. Mengikut laman sesawan COVID Now, 87.6% atau lebih 2.7 juta individu daripada populasi terbabit telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi golongan dewasa pula, 95.6% atau lebih 22 juta individu telah lengkap vaksinasi. 36,028 dos vaksin diberikan semalam membabitkan 2,244 dos pertama, 4,325 dos kedua dan 29,459 dos penggalak. Sebagai usaha menerapkan isu pemuliharaan alam sekitar kepada kanak-kanak prasekolah, murid sekolah rendah serta ibu bapa, Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Kelang menganjurkan program pembersihan Pantai Remis Kuala Selangor pada hujung minggu.
Kesedaran ni dia patutnya daripada awal. Itu kita mendidik kanak-kanak yang hadir pada hari ini kan. Kita buat program untuk dia orang untuk sama-sama join kita untuk pastikan bahawa dia orang ni daripada pangkat awal lagi dah tahu dah pentingnya untuk menjaga alam sekitar. Tambahnya, program yang dianjurkan mengikut SOP itu menerima lebih 40 penyertaan termasuk kaki tangan, MPKS dan LHDN. Dalam pada itu, program sebegini diyakini mampu menerapkan nilai-nilai cintakan alam sekitar serta tanggungjawab menjaga pemeliharaan alam sekitar. Ia secara tidak langsung turut memberi peluang kepada ibu bapa untuk membawa anak-anak bercuti dan melawat destinasi pelancongan selepas musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, peserta kanak-kanak juga disajikan dengan pertandingan mewarna lukisan alam sekitar. Tahukah anda, lebih 160,000 pokok ditebang setahun untuk diproses bagi memenuhi permintaan industri yang menggunakan kertas? Sebanyak 1,5 tan pokok digunakan untuk menghasilkan 800 helai kertas. Untuk menghasilkan 1 tan kertas, sebanyak 17 pokok terpaksa ditebang. Amalan kitar semula dapat menyelamatkan sumber hutan selain mengurangkan pencemaran. Rakyat Malaysia membuang sumber kitar semula bernilai sekitar 476 juta ringgit. Bahan kertas mencatat pengeluaran sisa terbanyak iaitu 17% atau 205 juta ringgit. Manakala sumber buangan kedua terbesar ialah plastik iaitu 9% atau 163 juta ringgit. Video-video pendek yang menyeronokkan diterbitkan seorang profesor fizik yang sudah bersara kini tular di media sosial China. Hasilnya semakin ramai berminat mempelajari fizik dan profesor terbabit pula mendapat gelaran Science Grandma. 30 tahun berkhidmat sebagai profesor fizik di Tongji University nampaknya tidak meletihkan Wu Yuren, 72 tahun. Malah sejak bersara, dia masih mahu mendidik cuma dengan cara tersendiri yang lebih menyeronokkan dan lebih mudah difahami. Caranya itu terbukti popular apabila selepas 3 tahun, Profesor Wu memiliki 1 juta pengikut dan videonya mencatat lebih 50 juta tontonan. 我想突出的是现象的有趣，物理现象是一种普遍规律，好多地方都用得到，在我们生活中都有，而且你要想探索的话，可能很简单的东西就能探索到。 Wu menggunakan peralatan harian seperti periuk atau penyapu sebagai prop untuk membantu penontonnya memahami konsep rumit fizik dengan lebih mudah hanya dalam masa beberapa minit. Tegas Wu, fizik adalah asas penting kepada semua cabang sains dan teknologi. Justru mempelajari subjek itu memerlukan minat. Dengan sambutan memberangsangkan itu, Wu yakin usahanya berbaloi dan nekat meneruskan pengajaran dengan cara sebegini. Taylor Swift dan BTS antara artis yang mencipta rekod di American Music Awards 2021 yang berlangsung di Los Angeles hari ini. Swift memecah rekod sejarah penganjuran anugerah apabila diumumkan sebagai pemenang album pop terbaik buat kali keempat. Manakala BTS menerima anugerah utama artis terbaik tahun ini. Swift turut mencipta rekod menerusi anugerah artis pop wanita terbaik yang ke-6 buatnya. Beliau juga artis wanita pertama membolot kategori itu buat kali keempat berturut-turut. Kini dominasi Swift pada AMA adalah 34 kemenangan, juga yang terbesar dalam sejarah penganjurannya. Thank you so much to the fans. This is such an amazing honor. The fact that you would do this for Evermore. I've always been so proud of this album. I've always looked at Evermore as sort of folklore's adventurous, fun younger sister. So, thank you so much for doing this. Manakala untuk BTS, selain artis terbaik, sensasi K-pop itu mempertahankan penguasaan dalam kategori artis pop duo atau berkumpulan terbaik buat tahun ketiga berturut-turut. 7 boys from Korea, united by love for music. Met the love and support from all the armies all over the world. This whole thing is a miracle. Seriously, we would never take this for granted. Thank you so much. Love y'all. Want to give this honor to you guys.
Lagu Butter, nyanyian mereka pula dinobatkan lagu pop terbaik, malah dipersembahkan sebagai penutup tirai AMA. Terdahulu, kumpulan itu buat pertama kalinya mempersembahkan lagu baharu bersama Coldplay, My Universe. Antara tumpuan lain, penyanyi remaja popular Olivia Rodrigo menang artis baharu terbaik. Dan The Weeknd, artis R&B terbaik. Ke laporan sukan, kehampaan berganda buat Pahang apabila kecundang pada aksi final Hoki Piala Tun Abdul Razak. Pasukan wanita Pahang tumpas kepada Kuala Lumpur dalam kategori wanita, manakala skuad lelaki Pahang ditundukkan Perak. Reputasi Pahang selaku juara bertahan kategori wanita nyata tidak menggentarkan Kuala Lumpur. Sebaliknya, Kuala Lumpur memberi saingan hebat buat Pahang yang dipaksa bekerja keras menyerap tekanan lawan. Kekal tanpa jaringan sehinggalah perlawanan memasuki minit ke-53. Kuala Lumpur berjaya menjadikan gol kemenangan menerusi Nur Syaza Afika Safari sekaligus merangkul kejuaraan kedua selepas 2018. Selaku juara, mereka membawa pulang pingat, trofi dan wang tunai RM15,000 manakala Pahang RM10,000. Bagi kategori lelaki pula, Perak membuktikan kehandalan selaku juara bertahan apabila di depan menerusi gol padang Muhammad Akram Hakim Jamaluddin seawal minit ke-5. Permainan tambah rancak apabila Pahang menyamakan kedudukan menerusi ketua pasukan Ismail Abu pada minit ke-37. Bagaimanapun, kegembiraan itu tidak lama. Berselang 7 minit, Perak memastikan kejuaraan menerusi Saiful Syaril Saiful Bahri. Selain mencapai misi mempertahankan kejuaraan, ini gelaran kali ke-11 Perak. Lebih manis, pemainnya Muhammad Izzat Hakimi Jamaluddin dipilih selaku pemain terbaik perlawanan akhir. Sementara pemain Pahang Muhammad Idris Samad muncul penjaring terbanyak dengan 10 gol. Juara membawa pulang pingat, trofi dan wang tunai RM30,000 manakala naik juara RM20,000. Saingan bola sepak Piala Malaysia menghampiri kemuncak dengan berlangsungnya aksi separuh akhir malam ini. Terlalu awal untuk mencongak pasukan mana bakal melangkah ke perlawanan akhir. Masing-masing punya keazaman jitu. Baik Johor Darul Takzim, Terengganu FC, Melaka United maupun Kuala Lumpur City FC. Reputasi dan pencapaian semasa bukan lagi ukuran, segala-galanya akan ditentukan di atas padang. Beginilah jadual pertarungan separuh akhir Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100. Agak malang buat Kuala Lumpur terpaksa beraksi menentang Melaka United tanpa penyokong di gelanggang sendiri. Manakala inilah peluang terbaik buat Terengganu FC memastikan bekalan mencukupi sebelum bertandang arena kebal JDT Stadium Sultan Ibrahim. Apa yang pasti, pertemuan Terengganu FC JDT menjanjikan sesuatu yang menarik, mendebarkan dan penuh aksi dengan jaminan penyokong tegar tuan rumah untuk memberi sokongan padu malam ini. Mereka juga berharap jurulatih Muhammad Nafuzi Zain mengingatkan pemain jangan terlalu menghormati reputasi lawan. Begitupun, sudah terbukti kemampuan JDT satu-satunya pasukan menang semua perlawanan pada aksi kumpulan dan cuma mampu dicabar Kedah Darul Aman KDA dengan keputusan seri tanpa jaringan pada suku akhir kedua. Arahan jurulatih Benjamin Mora juga cukup jelas, mahukan jentera serangannya meledak sebanyak gol yang boleh di arena lawan. Pertemuan Kuala Lumpur City dan Melaka United pula dilihat agak seimbang. Persamaan kedua-dua pasukan, mereka belum tewas setakat ini sepanjang kempen Piala Malaysia. Kuala Lumpur City di bawah bimbingan Boyan Hodak pasti diulik keyakinan tinggi selepas mengenepikan si Abang Selangor FC pada derby Lembah Kelang. Namun Melaka United juga tampak makin berbisa dengan pencaturan jurulatih Zainal Abidin Hassan. Selepas perlawanan malam ini, pasti lebih jelas calon awal ke aksi final 30 November nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita teruskan dengan aksi sukan luar negara perlumbaan Formula 1 di Lita Losail, Qatar.
Pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton muncul pemenang juga kejuaraan kedua berturut-turut selepas Grand Prix Brazil minggu lalu. Kejayaan Hamilton nyata merancakkan perebutan juara dunia apabila cuma ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Max Verstappen dari Red Bull Honda. Hamilton yang bermula di petak paling hadapan menampilkan pemanduan mantap sebaik perlumbaan bermula. Meskipun cuba disaing pencabar utamanya, Verstappen, pelumba Red Bull itu terpaksa akur kehebatan Hamilton menguasai litar. Ketika Hamilton terus berada di hadapan, rakan sepasukan Valtteri Bottas terpaksa menarik diri selepas tayar jenteranya mengalami kerosakan. Dan Hamilton muncul juara untuk mengumpul 25 mata diekori Verstappen, manakala pelumba pasukan Alpine Renault di tangga ketiga. Kejayaan di Qatar adalah kemenangan ketujuh Hamilton musim ini dan pastinya cukup penting bagi perebutan gelaran juara dunia. Dia kini mengumpul 343.5 mata, cuma ketinggalan 8 mata di belakang Verstappen. Perlumbaan seterusnya di Jeddah, Arab Saudi berlangsung pada 5 Disember dan pusingan terakhir di Emiria Arab Bersatu, UAE pada 13 Disember. Paparan perhiasan dan cahaya menjelang Christmas di London, Brussels dan New York mengakhiri buletin didik hari ini. Dengan ini, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.